Okay, Assalamualaikum. Okay, welcome back. Kembali semula. Now, kita sudah cover banyak iaitu IB, CB1, SOP, SNR, Fibo setting juga dan konsep iaitu dominant break dan juga dominant break dan juga apa satu lagi? CB1 break. Okay, now CB1 break. Now, satu lagi benda yang amat penting iaitu pullback. Now, ingat market sebenarnya dia tak bergerak dalam garis lurus lah. Dia tidak bergerak dalam garis lurus. Kalau kita tengok ya. Kalau kita tengok setiap pergerakan harus ada pullback. Kalau market ni dia bergerak begitu, dia pasti ada pullback. Okey, dia mesti ada pullback. Patah balik lah. Pull tarik back tu balik, patah balik. Tapi dia tidak merujuk kepada pertukaran trend. Dia cuma macam nak ambil nafas lah. Okay? Dia macam nak ambil nafas. So, saya bagi contoh lah ya. Saya bagi contoh yang amat simple lah. Kalau, let's say kata, you sedang berlari bersama dengan anak untuk 100 meter. So, tak ada masalah bagi you yang berada di H1. Okay? Tetapi, untuk anak you yang time frame 15 minit, okay, 15 minit, dia mungkin akan berhenti di somewhere here. Dia tak mampu nak habiskan 100 meter. Dan dia akan minta berhenti untuk rehat. Mungkin juga dia akan pergi cari kedai-kedai berdekatan. Okey, kedai-kedai berdekatan. Dan dia akan mula cari, orang kata apa, minuman lah. Berdekatan dia akan cari minuman, keluar daripada track dan cari minuman. Kemudian bila dia sudah bertenaga kembali, then only barulah dia akan meneruskan momentum dia kata. So, untuk you, untuk awak yang bergerak straight, memang tak ada masalah. Tapi, somehow, bila anak you dah tak mau pergi, you berlari berpinggan tangan. Kalau anak you penat, you kena stop. Bila you stop, you start tanya anak you, nak minum apa, nak bawa semua, dia kata nak pergi minum air sebab dah penat. So, you kena follow dia. Follow dia untuk pull back. So, you kena hold you punya perjalanan semata-mata kerana anak you untuk turun ke bawah. So, ini akan menjadi pullback bagi you. Ini akan menjadi pullback bagi you. Dan only barulah you akan meneruskan perjalanan bersama dengan anak. Okay, now sekarang sudah faham. So, bila kita berkata soal pullback, kita tidak tahu sama ada mungkin dia akan lari pullback sampai ke sini, sampai ke sini, we don't know. Sebelum pada dia meneruskan momentum dia untuk turun ke bawah. So, we don't know sama ada dia nak kat mana dia punya stop. Now, so menggunakan Fibonacci, kita membuat satu anggaran iaitu pullback level ini ada tempat-tempat dia nak berhenti. Okey, daripada sini kita dapati okey, ini perjalanan ke bawah, kemudian dia buat pullback level. Dia boleh berhenti di sini, zone entry. Dia boleh berhenti di sini ataupun dia boleh berhenti di sini. Now, di sini adalah level biasanya adalah level 38.4%. Ya. Dia juga boleh pergi level 23.6%. Okey. Sehinggalah final di sini iaitu 0.12%. So ini adalah final. 0.1% ni adalah terbalik ya, maaf, iaitu 12% lah. 12%. Itu adalah final market akan buat pullback sebelum meneruskan momentum. So dia boleh pergi situ. Dia boleh pergi situ ataupun dia boleh pergi situ. Now, itu satu kaedah. Kaedah kedua adalah menggunakan projection daripada bawah lah. Ya, menggunakan projection daripada bawah. Nah, apa yang saya katakan projection adalah cari salah satu daripada setup musam, iaitu dominant break ataupun CB1 break di sini, dan tarik Fibo untuk menentukan di mana ada 161 ataupun 261. Untuk pullback,
untuk pullback, maksima market boleh pergi adalah TP2. Contohnya lah, di sini katakan berlaku satu dominant break. Dominant dan ada satu candle break atas ya. So, untuk di sini kita tarik ke bawah, ke bawah, ke atas lah, ke bawah pula. So, di sini, okay, now, katakan di sini, okay, di sini lah. Okay, now, siap ya, saya adjust sikit lah. Okay. Bila kita lihat ada salah satu daripada seretak musan di bawah ni, mungkin kita kata sebagai dominant break, mungkin juga kita katakan sebagai CB1 break. Bila kita tarik, kita lihat di mana extension TP1 dengan extension TP2. Now, untuk extension TP1 ini normal pullback level normalnya dia akan ending dekat sini. Normal TP lah, normal TP untuk pullback. Untuk maksima TP jika market masih lagi meneruskan momentum adalah di TP2. Ini maksima TP untuk pullback. Ini normal TP, ini adalah maksima TP. Di TP2. Nah, kalau kita melihat di TP2 itu, dia ada overlap dengan 38.2, 23% kawasan entry zone kita ni, maka kita akan ambil dia sebagai satu perjalanan yang amat kukuh untuk berhenti lah. Jadi kita keberangkalan untuk turun ke bawah balik itu amat kuat. Jadi kalau kata kat sini, kita katakan dia naik sampai sini. So, TP kita kena, 38.2 pun kita kena. Okey, so kita kuat mengatakan dia nak turun ke bawah lah. Okey, kita tengok. Mari kita tengok. Sekejap ya. Mari kita tengok. Alright. Contoh pullback lah. Contoh. Mana contohnya? Now, banyak sebenarnya yang boleh kita relatekan dengan pullback. Ini pullback. Satu perjalanan yang sudah pun stable dia sudah menunjukkan stability dia. Okay, stability dia. Dan kita boleh tarik daripada bawah sampai ke atas. Dan kita melihat ini adalah kebarangkalian dia untuk berhenti, iaitu di zone entry, dia zone entry dan entry. Okay, itu satu perkara. Yang keduanya, kita buat satu projection di sini. Now, satu perkara yang harus kita ingat di sini kita melihat kemasukan buyer dengan mematikan candle seller, betul? Ini jelas kita nampak. Persoalan kita adalah di mana dia punya pintu naik. Untuk sini tak ada pintu. Okey. Nah, untuk itu cari di mana ada salah satu daripada dua setup musang, iaitu dominant ataupun CB1 break. So pergi ke, sebab tu saya kata bila kata nak pullback, pergi ke anak. Tanya anak you apa? Kalau you berada kat H1, anak you adalah 15 minit. Pergi kepada 15 minit. Now, bila you pergi ke 15 minit, dan you akan nampak bahawasanya anak you 15 minit telah pun buka pintu untuk meneruskan perjalanan dia ke atas. Saya situ. Sorry. Okey. Dia telah pun menunjukkan perjalanan dia untuk naik ke atas dengan salah satu daripada dua setup musang. Yang ini adalah dominant break 1, 2, 3, 4 and 5 ya. Nah, daripada sini tarik. Okey, tarik. Nah, maksima TP kita adalah TP2. Okey, maksima kita adalah di TP2. Itu adalah maksima pullback. Dan itu adalah ending pullback. Okay, that's why I said
Salah satu ukur daripada high to low, yang kedua ukur buat projection di bawah, di mana cari salah satu daripada dua konsep besar. Now, sebelum saya pergi lebih jauh, mungkin saya terlupa, tetapi apa kaitan di antara dominan dengan CB1? Now, untuk itu, saya boleh beritahu adalah jika berlaku dominan di D1, dia bermaksud ada CB1 break di H4. Okey. Okey. Kalau berlaku dominan di H4 bermaksud CB1 break di H1. Okey. Kalau berlaku dominan di H1 bermaksud CB1 break di F15. So you boleh nampak itu kaitan dia. Ya. Itu kaitan dia. So, kalau dominan di H1, pintu yang buka, CB1 tu pintu ya. Pintu yang buka hanyalah di 15. Okey. Untuk pintu di H1 kena cari CB1 dia sendiri, so that dia boleh pergi lebih jauh. Kalaulah pintu di H1 tak buka, dominan saja ada, ia merujuk kepada time frame 15 minit yang dah pun break CB1. So 15 minit naik, tapi H1 belum. H1 belum break CB1, H1 belum, pintu dia belum buka. Okey, so kita tahu di mana dia nak naik sekadar sementara lah, walaupun kecil perjalanan dia. Okey, contohnya sebegini. Okey. Now, di sini. Semasa ini break CB1, break dominant. Okey, break dominant. CB1 ini belum break lagi. Tetapi di dalam ini sudah pun berlaku CB1 break. Kalau dominant ni di 15 minit, bermaksud 5 minit ada CB1 break. Okey. Sekejap ya. Okey. 5 minit ada CB1 break. Oh. 5 minit. Oh, sorry. 5 minit dia jadi dominan lagi sekali. Di sini. Dia jadi dominan lagi sekali. Kan ada ni 1, 2, 3 bear break sepatang kena bull. Sepatang lagi iaitu ni dominan. So, bermaksud di time frame 15 minit, time frame 1 minit yang berlaku dominan ni CB1 break. Okey, kita cuba tengok 1 minit punya, dapat tengok tak? Sabar ya. Oh, sorry. Dapat. Okey. Okey, now, see? Bermaksud di sini adalah CPU ada. Okey, ni CPU ada. Halangan apa tu, support yang perlu dipecahkan. Okey, support yang dipecahkan oleh candle bear ini ya, untuk merujuk kepada penurunan. Okey. So, kaitannya saya dah beritahu, dominan di H1 bermaksud di time frame 15 berlaku CB1 break. Time frame 15 dominan juga bermaksud, time frame 5 dominan juga bermaksud 1 minute itu ada CB1 break. Okey. Now, sekarang kalau kita tengok di H1 ya. Kita tengok di H1 ya. Okey, now kita tengok. Contohnya sebegini. Yang ini. Kita nampak ada satu kenaikan. Pertama yang boleh kita buat adalah kita ukur di mana market akan berubah. Market akan pull back. So, ambil daripada atas ini terus ke bawah. So, zone yang akan kita ambil tahu adalah di zone entry ini untuk buying mode.
Okay, kebetulan dia datang di kawasan zone entry level kita dan memang the best lah untuk kita buy. But somehow, uh, kadang-kadang, sometimes dia tak sampai ataupun kita perlu ukur untuk dapatkan filter yang lebih bagus. So di 15 kita dapati dia sudah break CB1 di sini ya. Ni turun ni break CB1 ni. So gunakan kaedah salah satu daripada Syed Musa dan dapatkan di mana ending dia. So ambil di sini dan tariklah. Seperti yang saya beritahu, untuk maksimal TP adalah di TP2. Normal TP di TP1. Okey. Now, di TP2 dia sudah hit dan juga itu juga adalah zone entry level kita. Itu di sinilah. So, zone entry level kita ini akan menjadi tempat bersamaan dengan zone TP2. So di situ kita akan masuk untuk entry buy. So memang begitu caranya untuk kita melihat, kita gunakan dua kaedah ya. So saya harap anda semua faham bagaimana nak mengukur pullback. Pertamanya dengan menggunakan high low. Di mana-mana pun tak apa. So contohnya sebegini. Di sini kita menggunakan high low. So zone di sini kita dapati kita ada entry zone 1 dan juga di entry zone di zone 2 di sini. So ini adalah kawasan yang perlu kita ambil alert. But somehow kita kena ukur. Ukurnya daripada bawah. Di sini ada zone, ada tak entry level kita di sini? Ya. Salah satu daripada setup Mosa iaitu CB1 break. Mana CB1? CB1 ada di sini lah. So ini yang break CB1. So ambil di sini dan tarik ke atas. So di sini juga adalah attention TP2. So bila dia dah overlap begitu, baru kita tahu itu dah tempat yang sepatutnya dia akan ending lah. Okay, so kita juga akan ambil position sell di situ. Okay, now kalau kita melihat di sini ya, kalau kita ambil position di sini, high low di sini, sekarang ini dia telah pun berada di zone entry zone di sini. Okay, berada di entry zone di sini. Okay, so kalau kita ambil projection pula daripada sini, maka ataupun di sini, so ingat setiap mula ada ending ya. Now, kita tengok di sini. Di sini kita katakan sebagai CB1 break. Ini CB1. CB1 ini break ya. Ini CB1, ini break. Pada CB1, ini CB1 paling dekat dengan price. Ini walaupun dia support, dia tak boleh jadi CB1. CB1 terdekat dengan price. So ini yang break. So ambil yang ini, terus ke atas. So untuk permulaan di sini dia sudah sampai di zone TP2. Nah, apa berlaku di sini? Di sini berlaku lagi satu CB1 iaitu di sini. Sebab ini break low, so ini tak boleh jadi dominant sebab dia tak boleh sustain dalam satu candle. So di sini keluar satu candle yang break CB1. So ambil di sini. Terus ke situ. So di sini sudah sampai di TP2. Okay, now di sini pula dia jadi dominant break. Okey, perhatikan di sini. 1, 2, 3 pecah. That's why saya hanya akan trade hanya berasaskan kepada pergerakan di Fibo dan juga setup-setup yang saya jumpa lah. Sekarang berada di TP2. Dan baru kita akan cari setup. So di sini kita akan tarik. Okay. Now, here, it should come here lah. Tapi belum lagi. Saya sedang menunggu untuk EU completekan di TP3 di sini. Okay, saya sedang menunggu untuk completekan TP3 di sini. Now, di TP3 di sini, okay, di TP3 di sini, juga TP3 di sini lebih kurang sama. Now, di sini sepatutnya menjadi kawasan entry untuk high low pullback. Oh, sorry, terbalik. High low pullback di sinilah. Okay, di sini dia telah pun di zone yang sepatutnya dia hit lah. Okay, di sini untuk menjadi kita punya pullback level. So kalau dilihat momentum up di sini dan pullback level adalah di zone sini. Okay,
Di sini untuk kita akan ambil position buy balik nanti. Okey, kita akan buy balik nanti di kawasan itu. Okey. Now, ini amat penting untuk mengukur bagaimana market itu selepas berlaku breakout. Dan kalau kita nak ukur pullback, pertamanya pastikan dia berlaku breakout lah. Okay, now let's say kata here lah, breakout di sini kan. Bila dia breakout, bila dia dah break dan dia breakout ya, terus tarik high low dan cari tempat entry zone kita. Okay, ni entry zone kita lah. Sebab breakout ini memberitahu market nak pergi. So, entry zone, entry zone, entry zone. Kemudian, bila dia turun, dia breakout di sini kan. So, sekali lagi, bila sudah breakout, nak mencari entry berada di entry zone kita lah. Di entry zone kita. So, breakout lagi sekali, kita menunggu. Okay, breakout lagi sekali, kita menunggu. Tapi dia tak sampai, tak apa biar, sebab kita tidak create market, kita tak createkan signal. Dia signal tu datang. Now, kemudian dia breakout lagi, dia breakout lagi, dia breakout lagi. Now, di sini dia breakout lagi, tapi tak datang, sikit saja dia datang. Kemudian dia breakout lagi, dia breakout lagi di sini, dan yang ini dia datang. Now, untuk ini dia punya somewhere here lah, entry zone kita somewhere here. Yang ukur daripada sini sama, untuk mendapatkan paling kurang 161 lah. Ni ada dominant 1, 2, 3. Ini dominant tarik di sini dan dapatkan dalam 161 punya level sebagai normal TP untuk pullback ataupun maksima 261. Okay. Now, saya kira saya sudah cover untuk pullback. Ingat ada dua kaedah. Pertama, ukur high low dapatkan 38.2, 23.6 ataupun 12%. Yang kedua, ukur daripada setup yang berada di bawah itu sama ada dia adalah Fibonacci punya konsep, iaitu satu dominant break ataupun CBM break, tarik dan dapatkan level-level iaitu level 1 untuk normal TP ataupun level 2 untuk maximal TP. Okey. Terima kasih. Jumpa lagi nanti.